Sebuah kapal tangki minyak Cina baru sahaja diserang berhampiran Selat Hormuz dan sekatan tidak masuk akal oleh Iran telah mengenai tepat salah satu talian hayat yang masih menyokong Teheran. Pada hari Jumaat 8 Mei 2026, Beijing mengesahkan bahawa sebuah kapal tangki minyak dengan kru Cina telah diserang di kawasan Selat Hormuz. Rakan yang terus membeli minyak Iran kini muncul di tengah-tengah krisis yang dicetuskan oleh rejim itu sendiri. Kapal itu berada di laluan laut berhampiran Teluk, di kawasan di mana kapal kargo, kapal tangki minyak dan kapal dagang cuba melintasi dengan risiko yang semakin meningkat. Sementara Iran mengubah laluan penting itu menjadi zon tekanan, pemerasan dan ketakutan. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dalam standar credibility Milson Alves, sumber keselamatan maritim yang dipetik oleh Reuters, mereka menyatakan bahawa kapal yang rosak itu adalah JV Innovation dengan bendera Kepulauan Marshall. Sebuah kapal produk petroleum dan kimia yang melaporkan kebakaran di dek kepada kapal-kapal lain. Pada hari Isnin, 4 Mei, berhampiran Minas Saka di pesisir Emiriyah Arab Bersatu. Media China Kashi melaporkan bahawa kapal tangki minyak itu mempunyai tanda China Honor Crew, menjelaskan bahawa ia bukan kapal biasa yang tenggelam dalam kesibukan trafik maritim. Ia adalah sebuah kapal yang berkait rapat dengan kepentingan China. Apa yang mereka lakukan di situ adalah mudah. Mereka belayar di salah satu laluan perdagangan paling sensitif di dunia, di tengah-tengah sekatan, ancaman, dan keteliruan yang dicipta oleh Teheran. Beijing bertindak balas dengan kebimbangan yang mendalam kerana terdapat warga negara Cina di atas kapal. Juru cakap Lin Jian mengesahkan bahawa setakat ini tiada kematian di kalangan anak kapal, tetapi itu tidak mengurangkan keseriusan insiden ini. Kerosakan terbesar pada masa ini adalah dari segi strategik. Serangan itu mendedahkan bahawa sekatan Iran telah kehilangan kawalan ke atas sasarannya sendiri. Daripada hanya menekan pihak lawan Teheran, krisis ini turut menjejaskan pembeli utama minyak Iran, iaitu China, yang terus membuat pembelian penting walaupun di bawah tekanan Amerika Syarikat. Dan di situ, keadaan menjadi sukar untuk Iran. Data daripada Kepler yang dipetik oleh Reuters menunjukkan bahawa China membeli lebih daripada 80% minyak yang dihantar pada tahun 2025 dengan purata 1.38 juta tong sehari. Jumlah ini mewakili kira-kira 13.4% daripada keseluruhan minyak yang diimport oleh China melalui laut pada tahun tersebut. Maksudnya, Teheran bukan sahaja menyerang sebuah kapal asing di laluan yang tegang. Krisis itu telah menekan pelanggan yang membantu mengekalkan aliran wang masuk kepada rejim Iran. Sedangkan sebahagian besar pasaran antarabangsa mengelak minyak tersebut kerana sekatan Amerika Syarikat. Serangan itu juga berlaku sebelum satu pertemuan sensitif di Beijing antara Wang Yi, Menteri Luar Negeri China, dan Abbas Araghchi, Menteri Luar Iran. Mesyuarat itu membincangkan pembukaan semula selat tersebut. Mesej kepada Beijing amat pahit. Sementara China cuba merundingkan jalan keluar, sebuah kapal yang berkaitan dengan kepentingannya telah diserang di sekitar Selat Hormuz. Ini menambah lagi malu diplomatik Iran kerana negara yang paling banyak membeli minyaknya kini perlu menuntut keselamatan daripada pihak yang sepatutnya menjamin laluan tersebut. Sekatan Iran juga telah mendapat unsur pemerasan secara paksa. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat telah memberi amaran kepada syarikat perkapalan supaya tidak membayar tol kepada Iran untuk melintasi Selat Hormuz, termasuk bayaran yang disamarkan sebagai derma atau pemindahan melalui cara tidak langsung. Reuters melaporkan bahawa Teheran telah mencadangkan bayaran ke atas kapal-kapal yang melalui selat itu dan bayaran sedemikian boleh menyebabkan sekatan dikenakan. Percubaan untuk mengubah laluan antarabangsa menjadi tempat kutipan menunjukkan mengapa sekatan itu menjadi senjata makan tuan terhadap Iran sendiri. Daripada kelihatan sebagai satu kekuatan, ia kini kelihatan seperti keputusasaan keuangan dengan risiko langsung kepada pembeli, syarikat insurans, pemilik kapal dan anak kapal.
Skala krisis ini lebih besar daripada sebuah kapal sahaja. Menurut Reuters, konfrontasi antara Amerika Syarikat dan Iran telah menyebabkan ratusan kapal dan kira-kira 20,000 pelaut terperangkap di dalam teluk. Bagi Iran, senario yang sama meningkatkan pengasingan kerana bahkan rakan ekonomi mula merasai kos sebenar tindakan berisiko di laut. Ketegangan semakin memuncak kerana Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas tembakan sementara Washington menunggu jawapan dari Teheran terhadap cadangan Amerika untuk menghentikan pertempuran. Komando Pusat Amerika Syarikat menyatakan bahawa pasukan Iran telah melancarkan peluru berpandu, drone dan bot kecil terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat dan ancaman tersebut telah dineutralkan. Kerajaan Trump menegaskan bahawa Amerika Syarikat tidak mencari peningkatan ketegangan tanpa sebab, tetapi bersedia untuk melindungi pasukan mereka dan laluan perdagangan. Pada ketika ini, tekanan berubah nada. Sekatan Iran kini tidak lagi dilihat hanya sebagai pemerasan maritim, tetapi sebagai faktor yang meletakkan China, Emiria Arab Bersatu, Korea Selatan, dan pengimport Asia lain dalam masalah yang sama. Satu lagi fakta baru telah menambah tekanan ke atas Teheran. Iran juga mengumumkan penahanan kapal Ocean Koi yang kini dikenali sebagai Jinli di Teluk Oman. Laporan yang berdasarkan media rasmi Iran menunjukkan bahawa sebuah kapal yang dikaitkan dengan sebuah syarikat yang berpangkalan di Shanghai membawa minyak Iran dan telah dibawa ke pantai selatan Iran. Dengan tuduhan cuba menjejaskan ekspor rejim itu sendiri. Keadaan ini sangat memalukan. Dalam beberapa hari sahaja, sebuah kapal Cina diserang berhampiran Selat Hormuz dan sebuah lagi kapal yang mempunyai kaitan dengan Cina dirampas oleh Iran sendiri. Bagi Beijing, ini menimbulkan satu persoalan yang tidak selesa. Jika minyak Iran sudah begitu bergantung kepada China, mengapa Teheran menjadikan laluan itu lebih berbahaya, khususnya kepada mereka yang masih membeli? Kesan ini bukan sahaja terhenti di China. Korea Selatan telah menerima sebuah kapal tangki dengan 1 juta tong minyak yang telah melalui Selat Hormuz pada pertengahan April pada hari Jumaat ini. AP melaporkan bahawa Seoul sangat bergantung kepada minyak dari Timur Tengah dan pada tahun 2025, lebih daripada 60% minyak mentah yang diimport oleh Korea Selatan telah melalui selat tersebut. Laporan yang sama menunjukkan bahawa separuh daripada nafta Korea Selatan juga datang melalui laluan tersebut. Data ini menunjukkan mengapa serangan ke atas kapal tangki minyak Cina menakutkan negara-negara lain. Apabila Hormuz gagal, bukan saja Tehran yang merasai bebannya. Loji penapisan, industri kimia, pengangkutan, dan harga bahan api turut terlibat dalam perkiraan ini. Sejarah telah menunjukkan bahawa menggunakan laluan laut sebagai senjata biasanya akan membawa padah besar kepada pihak yang menarik picu politik itu. Pada tahun 1956, Gamal Abdel Nasser telah menasionalisasikan terusan Suez dan meletakkan salah satu laluan utama perdagangan dunia di tengah-tengah krisis antarabangsa. Reaksi tersebut melibatkan Israel, United Kingdom, dan Prancis, membuka pertikaian secara langsung mengenai kawalan pelayaran dan menyebabkan Amerika Syarikat mendesak untuk gencatan senjata serta pengunduran. Iran kini menghadapi risiko yang sama di Selat Hormuz dengan satu perbezaan yang ketara. Mangsa politik kali ini bukan sekadar musuh yang diisytiharkan, tetapi China, pembeli terbesar minyak mentah yang dihantar oleh Iran. Contoh lain berlaku pada tahun 1967 apabila penutupan Selat Tiran oleh Mesir terhadap kapal-kapal Israel membantu mendorong rantau itu ke arah Perang 6 Hari. Jabatan Negara Amerika Syarikat mencatat bahawa Israel melancarkan serangan pencegahan sebagai tindak balas kepada penutupan laluan tersebut. Selepas penarikan balik pasukan pengaman dan mobilisasi Mesir di Sinai, pengajarannya bukan untuk meniru sejarah, tetapi untuk memahami coraknya. Sekatan maritim di kawasan sensitif jarang terhenti setakat retorik pihak yang melakukan sekatan. Ia menggerakkan pakatan, pasaran, angkatan laut, syarikat insurans, pengimport dan kerajaan yang tidak boleh menerima laluan penting dikuasai secara politik oleh sebuah rejim yang sedang menghadapi krisis. Sekarang, langkah seterusnya melibatkan 3 aspek. Beijing cenderung menuntut perlindungan untuk warganya dan kapal-kapalnya, walaupun tanpa memutuskan hubungan secara terbuka dengan Teheran.
Washington mendapat alasan untuk mengekalkan tekanan tentera laut, memperluas operasi pengiring dan memperketatkan tindakan terhadap tuntutan Iran di Hormuz. Dan para pembeli Asia mula mengira laluan, stok dan resiko insurans dengan lebih mendesak. Serangan ke atas kapal tangki Cina itu tidak membunuh anak kapal, menurut maklumat yang ada, tetapi telah mencederakan kepercayaan terhadap rejim Iran sebagai pembekal yang selamat. Bagi Teheran, inilah titik yang paling berbahaya. Saya Milson Alves, seorang pakar antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran, dan pada akhir, lihat komen untuk anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.